tak boleh mengaku duit yang dia ada dan tahu nak dirompak. Dia pun tanya kepadanya, mengapa kamu cakap kamu ada duit seperti itu sedangkan tahu kami akan ambil duit ini? Dia kata, ahadtu ummi an la ukadzib, atau kama qala, lebih kurang, tuan-tuan. Dia kata, aku telah berjanji dengan ibuku yang aku tidak akan bercakap bohong walau apa keadaan sekalipun. Tuan-tuan, kalau perempuan masuk rumah, mana lagi mas? Makcik nak jawab, makcik. Ada hak yang tu je, yang lain tak ada dah. Tapi tak apalah. Dari sudut tu tak apalah kita nak selamatkan harta kita. Kan, tuan? Tak apa. Tak nak mudarat berlakunya. Tapi nak ceritanya janji yang dipegang oleh Syekh, dipegang dengan baik. Sampai ke tahap itu. Hadirin semua. Dia kata, aku telah berjanji dengan ibu. Aku tidak akan berbohong dan berdusta apa juhal keadaannya. Tuan-tuan, tiba-tiba ketua perompak ini pun tunduk diri dia. Dan dia menangis. Dan dia berkata kepada Syekh, wahai budak, engkau berjanji dengan ibumu dan engkau pegang janji itu dengan baik walaupun kau seorang budak. Aku telah berjanji, maknanya kita manusia telah berjanji dengan Tuhan bahawa kita akan melakukan kebaikan dan amal soleh, tapi aku tak pernah tepati janji itu. Wahai budak, engkau telah menjadikan aku sedar akan diri aku, dan dia pun bertaubat. Anak buah dia, tuan-tuan, lain. Dia kata, wahai tuan, bos, kalau dulu bos adalah ketua kami dalam merompakkan, maka hari ini bos adalah ketua kami dalam bertaubat. Semuanya bertaubat hanya dengan kata benar seorang budak. Namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala. Faham, kan? Jadi tuan-tuan, ini kisah orang taubat. Kisah orang taubat. Perompak besar je, makan duit orang, taubat. Okay? Hadirin yang saya kasih sayang, tapi nak ceritanya kebolehan dan talent yang ada bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sejak muda dan kecil itu memang nampak kehebatannya, apatah lagi saat beliau telah pun besar. Itu kisah di Iraq. Hadis yang ketiga. Hadisnya berbunyi, an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atah. Saya yakin hadis ni tuan-tuan dah selalu dengar dah. Tengok kitabnya terbalik kan? Ada dalam tu. Memang saya ambil ni, saya pilih hadis tu. Jadi dia, yang penting Haji cari dalam bab dia. Bab taubat dah buka. Cari dalam tu. Memang banyak, tapi cari dalam bab taubat je. Dalam bab taubat ada sekitar 10 hadis dia. Senang cara nak cari dia, tengok perawi hadis dia. Yang pertama tadi Anas bin Malik, cari yang ada Anas bin Malik je dulu. Mungkin ada 2 ke 3, cari hadis yang sama. Okey, cari hadis yang sama. Sebab saya tak pakai kitab tu. Kalau saya pakai kitab tu, nanti tuan-tuan semua kena beli kitab tu. Kitab tu tebal tu. Angkat tu pun Haji tu tak kuat dah. Berat. Besar sangat bukunya. Okay? Jadi kita buat macam tu. Siapa yang ada, yang dah ada, dah pernah beli, datang je bawa ke sini. Faham tak? Tapi yang tak ada, saya akan buat pilihan hadis tu saja dan kita gunakan itu saja, insya-Allah. Memudahkan, tuan-tuan, memudahkan. Bukan apa saya takut nanti tuan-tuan dah beli semua, satu naskah RM60, RM70, semua dah beli 100 orang, tiba-tiba kelas berhenti. Nanti kan dia marah, sumpah seranah kat ustaz. Ustaz tu lah ni, dulu suruh beli, lepas tu dia cabut lari. Aku juga yang kena. Nampak? Jadi nak selamat, tuan-tuan. Jadi nak selamat, kita buat macam tu ajalah. Okey. Kita pilih hadis, kemudian kita print atau kita pancarkan layar, kemudian kita baca hadis yang kita pilih saja. Okay. Yang ada kitab boleh bawa dan boleh cari. Okey. Hadis seterusnya, Haji cari Abi Sa'id, Sa'ad bin Malik. Tengok, an Abi Sa'id. Jumpa Abi Sa'id je, cari hadis tu. Hadis tu agak panjang. Baik. Hadisnya berbunyi, bismillah. An Abi Sa'id, daripada Abu Sa'id.
Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda. Apa kata Nabi? Kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Adalah daripada orang sebelum kamu. Maknanya apa? Cerita zaman dulu. Ni Nabi ceritakan balik. Okay? Cerita zaman dulu sebelum Islam. Mungkin ahli kitab, mungkin orang Yahudi. Nabi kata orang dulu sebelum kamu. Apa dia? Ada seorang lelaki yang jahat, membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan. Dia dah bunuh 90 orang manusia. 90 orang manusia bunuh dah. Okey? 99 orang manusia dah dibunuh. Lalu dia rasa cenderung ingin rasa nak taubat lah nampaknya. Dia kata banyak sangat bunuh orang ni, jahat sangat aku ni. Lalu dia pergi ke satu tempat, kampung dia agaknya tuan-tuan. Dia pun tanya, fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Dia kata kat sini mana orang yang paling berilmu sekali. Orang masyarakat ni tuan-tuan, agaknya masyarakatnya pun jahil agaknya tuan-tuan. Dia pun tak boleh beza antara orang berilmu dengan orang beribadah. Dan tuan-tuan, saya tengok masyarakat kita pun sama. Masyarakat kita pun sama tuan-tuan. Masyarakat kita ni kalau nampak dia qadi je, oh ini mesti alim besar ni. Tak juga, dia cuma juru nikah je. Dia masuk kursus nikah 10 kali. Itu dia pakar bab nikah. Tuan-tuan tanya bab puasa, dia tak boleh jawab. Tuan-tuan nampak dia Bilal, serbannya Masya Allah 7 kali serban imam. Tuan-tuan, jubahnya pun besar Masya Allah. Tuan-tuan, orang pun tanya sini siapa yang alim? Oh tu, wah Allah sebanyak. Nanti dulu. Masyarakat kita menghukum ilmu seseorang dengan pakaiannya. Jangan. Mengukur seseorang ilmu itu dengan sijilnya hatta. Jangan. Tuan-tuan, orang yang memang ulama di sekitar itu mengatakan dia alim, itu memang. Sebab apa? Yang ukur dia tu ada ilmu. Faham? Tapi kalau masyarakat, dia tengok asal jubah aja alim. Serban pun alim. Minyak wanginya hebat, alim. Okey? Tasbihnya panjang 1000, alim. Nanti dulu. Bukan kata itu salah. Itu mungkin ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Jadi bezakan antara dua. Kalau nampak macam ni, oh orang ni kuat ibadah. Pasal apa? Dia pakai serban, pakai jubah, mungkin rajin pergi masjid. Baiklah, bukan tak baik. Tapi itu bukan rujukan ilmu. Dia mungkin ada ilmu sikit untuk dia beribadah. Tetapi tanya fatwa-fatwa mungkin dia tak boleh jawab. Tapi kalau semua duk rujukkan dia, habis. Masyarakat silap dalam menilai seorang. Ingat tuan-tuan, ilmu itu siapa yang berikan pengesahannya adalah orang yang berilmu sekitar itu. Kita tanya, Ustaz, saya kalau tanya dia okey tak? Dia kata bagus. Kalau kamu nak tanya, tanya orang itu. Kenapa? Ahli ilmu yang menghukum dan mengukur ilmunya. Nampak? Jangan, hatta ustaz tuan-tuan, hatta ustaz, saya pun sendiri dah. Hatta ustaz, bukan semua ustaz itu berilmu dengan pakar semua bidang ilmu. Tuan-tuan datang tanya saya bab muamalat, saya lemah bab muamalat. Okey? Taklah jahil teruk sangat tuan-tuan, tapi tidak pakar dalam bidang itu. Tuan-tuan tanya bab solat, insya-Allah boleh. Puasa, insya-Allah boleh. Tanya bab ibadat, insya-Allah boleh. Muamalat sukar kerana persoalan semasa muamalat cepat berubah. Kad kredit, saham, sebagainya. Jadi kita tak sempat nak kejar benda tu, terlalu laju. Jadi kita tak menguasainya. Cepat sangat. Begitu. Jadi hatta ustaz bukan mesti mengetahui semua benda. Jadi kita perlu rasional di dalam menilai. Okey, orang ini memang diberikan pengkhususan dan spesialis di dalam muamalat Islam. Yang ini spesialis di dalam fatwa. Yang ini spesialis dalam bab munakahat. Yang ini spesialis dalam bidang ini. Jadi kita pun merujuk setiap orang pada pakarnya. Itu betul tuan. Baik, nak cerita ni masyarakat ni. Ni masyarakat pelik tuan. Orang yang dah bunuh 99 orang ni, dia tanya dekat masyarakat dia, siapa orang paling berilmu kat sini? Ni nak cerita masyarakat tu pun tak tahu tuan. Dia pun tengok, oh tu nampak baik tu sembahyang kat masjid tu. Dia kata, tu pergi sana, pergi tanya dia. Tuan-tuan. Tapi dia pun pergi, yang dia pergi itu adalah ahli agama Yahudi lah pada waktu tu, rahibnya, yang baca kitab Taurat ataupun yang beribadah, zikir, sembahyang. Lalu lelaki ini pergi kepada dia. Dia kata, tuan,
Dengan sangkaan ini orang paling alim di tempat itu. Masyarakat tunjuk kat dia. Dia pun tanya, Tuan, saya telah membunuh 99 orang. Bukan sikit, ramai orang. Saya tahu itu dosa. Dia kata, ada tak lagi peluang kalau saya bertaubat untuk diterima taubat saya? Lalu orang itu pun tengok, oi, teruk benar kamu ni. Teruk benar. Aku pun bunuh nyamuk je berani. Bunuh orang, 99 orang. Teruk benar, kata. Nah, jadi bila begitu, dia pun kata, tak boleh. Nak taubat, tak ada can lagi kamu nak bertaubat. Teruk sangat. Lalu orang itu pun kata, geram tengok kamu ni. Kan? Dia bunuh kawan tu, jadi cukup 100. Lengkap, tuan-tuan. Cukup 100 orang terbunuh, dengan rahib adalah orang yang ke-100. Ahli ibadah yang ke-100. Memang jahat betul lah, tuan-tuan. Boleh bunuh ahli ibadah tu jahat, tuan-tuan. Tuan-tuan pun kalau nak maki-maki kawan-kawan, okey. Tapi dia nak maki imam, dia tak sanggup. Pasal dia kata imam kot, takkan nak maki. Gitu, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, rahib bunuh dia. Dibunuh rahib itu. Lalu, tuan-tuan, dia pun rasa menyesal pula. Aku ni panas baran benar. Sampai orang itu pun dibunuh. Dia jalan pergi ke satu masyarakat dan dia kata, siapa orang paling berilmu di tempat ini? Dia rasa nak bertaubat. Rasa taubat itu adalah rasa menyesal dan kecenderungan bagi seorang ini. Jadi kita kalau taubat, rasa menyesal itulah taubat. Okay? Menyesal di dalam perbuatan itulah taubat. Lalu dia pun pergi kepada orang yang berilmu. Tuan-tuan, dia pun kata, Tuan, saya dah bunuh 100 orang. Yang 100 tu baru ni lah agaknya, tuan-tuan, kalau dia tambah, tuan. 100 orang. Sekarang saya nak tanya, Tuan, ada tak ruang dan peluang lagi kalau saya nak bertaubat? Lalu jawab lelaki ini, Naam. Ya, boleh. Kamu boleh diterima lagi taubat kamu oleh Allah SWT. Ini orang berilmu punya jawapan. Lain. Ahli ibadah punya jawapan lain. Nampak, tuan? Persepsi berbeza kerana apa? Kerana kacamatanya dalam mengenal kepemurahan dan rahmat Allah itu berbeza. Orang beribadah, dia cuma nampak timbal balik. Aku buat amalan, dapat pahala. Dah habis cerita. Orang tu tak buat amalan, dia tak ada pahala. Tetapi orang yang berilmu, dia melihat dan mengenal Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Selama ada hamba yang nak kembali kepada Allah, selama itulah Allah boleh menerima taubat. Selama tak sampai ke sini dan matahari tak timbul daripada barat. Baik. Hari semua. Tapi tuan-tuan tengok ni, taubat tak habis macam tu je. Orang ni alim. Dia pun kata, "Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah." Tapi ada benda yang menghalangi engkau untuk bertaubat nanti. Tengok. Dia bagi tindakan. Taubat, dia ada tindakannya selepas itu. Dia kata apa? Intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Dekat sana, kat mana? Dekat negeri sana. Negeri sana, tuan-tuan, negeri sana. Okey, pergi ke Terengganu sana, tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan, dia kata orang-orang dari sini, dia kata kamu pergilah ke Manjung sana. Pergilah ke Terengganu sana. Balik pergi sana. Pergi Kedah sana, Kedah. Kenapa? Dekat sana ramai orang baik yang menyembah Allah. Kamu jangan duduk sini. Pasal kamu duduk sini, rosak kamu. Kamu tak boleh bertaubat. Pergi pindah ke sana. Di sana ramai orang baik yang sembah Allah. Pergilah ke sana. Faham, tuan? Apa maknanya? Kadang-kadang kesukaran dan hambatan untuk kita bertaubat kerana surrounding atau suasana persekitaran kita tak membantu untuk bertaubat. Betul, tuan? Kita nak, budak-budak muda, tuan-tuan, nak berubah. Naik sekolah aja, pergi sekolah, jumpa kawan-kawan isyak rokok balik semula. Balik rumah, mak ayah ajak pergi kuliah, dengar kuliah cantik dah, tuan-tuan. Balik asrama, balik semula lagi. Kenapa? Suasana. Ahli ilmu ni dia pandai. Dia pandai. Dia ada berilmu. Dia kata kepada orang ni, kalau betul kamu nak bertaubat, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan kawasan kamu. Hijrah ke tempat yang lain. Yang tempat itu ramai orang baik-baik. Senang kamu nak jadi baik. Tuan-tuan? Okey? Kalau duduk di satu tempat, contoh je, tuan-tuan, buntung. Suasananya susah nak bertaubat. Pindahlah Taman Meru. Senang nanti bertaubat. Pasal jemaahnya semuanya muttaqin, tuan-tuan.
Apa? Baiklah. Tinggallah di sini contohnya. Contohnya begitu. Pergi ke suasana yang baik. Perkisaran yang baik. Keadaan yang baik. Lalu tuan-tuan dia pun pergilah berjalan. Ikut nasihat tadi. Tapi orang ni bagus. Pasal diberikan harapan untuk ada orang taubat. Ahli ibadah tadi? Tak ada. Kamu jahat sangat dah. Dia kata pergi. Maka orang itu pun mulakan perjalanannya. Dia berjalan nak menuju ke negeri tersebut. Jalan. Sampai mungkin 1/3 perjalanan. Atau 2/4 perjalanan. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihkum balakum. Sampai setengah perjalanan, tuan-tuan, beliau meninggal dunia. Innalillah. Tak sempat sampai negeri tersebut, tuan-tuan, meninggal. Lalu saat malaikat nak mengambil nyawanya, malaikat rahmat akan ambil nyawa orang baik, malaikat azab pula akan ambil nyawa orang jahat. Lalu yang turun ni dua-dua malaikat, rahmat ke azab, tuan-tuan. Lalu fakhtasamat, malaikat ini pun macam bukan kelahi, tuan-tuan. Istilahnya, saya patut ambil roh ini. Yang satu lagi kata, tak, saya patut ambil roh ini kerana dia tak pernah buat baik lagi. Yang ini kata, tak, dia nak bertaubat kepada Allah, tuan-tuan. Lalu diutuskan satu lagi malaikat ataupun orang. Sebab tuan-tuan, malaikat dia tak tahu alam ghaib. Maksudnya ada benda ghaib yang Allah sembunyikan yang malaikat pun tak tahu. Okey, dia cuma bergerak ikut perintah saja. Tuan-tuan, lalu dikatakan kepadanya, tuan-tuan, katakan kepadanya, faqalat malaikatu rahmah. Okey, fa'atahum malakun fi suratin adami. Datang satu malaikat dan berkata kepada malaikat itu, dia kata, kamu ukurlah tempat dia tinggalkan negeri yang jahat tadi sampai tempat dia mati. Mana lagi panjang dengan tempat dia mati sampai tempat dia nak taubat. Faham tak? Ukur jaraknya. Katalah daripada negeri jahat nak pergi negeri baik 30 km contohnya, tuan-tuan. Okey? 300 km, bukan 30, 300 km. Bila diukur, ternyata dia telah meninggalkan negeri yang jahat itu, tuan-tuan, 152 km. Okey? Contohnya, dah 152 km. Atau 151 km. Ada bagi sikit, bukan sikit lagi 148 km. Mana lagi panjang? Dia dah tinggalkan tempat jahat lagi panjang. Panjangnya pun sikit je, tuan-tuan. Lalu dikatakan kepadanya, maka orang ini dilayak diambil oleh malaikat rahmat. Maknanya apa? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kesungguhan dan keinginannya untuk bertaubat diterima Allah. Tuan-tuan, pelajarannya apa? Orang bunuh 99 pun ada taubat. Tuan-tuan baru bunuh nyamuk dan semut, takkan tak ada taubat. Tuan-tuan, jadi memberikan makna apa dia? Jangan berputus asa daripada rahmat Allah walaupun besar kesalahan dan dosa kita. Okey? Baik. Tuan-tuan, masa dah habis. Ada soalan nak tanya? Ya, silakan Tuan Haji Mustafa. Kalau ada tak hadis khusus cerita tentang tanda taubat itu diterima? Hadis secara jelas menyebutkan tandanya tak ada, tuan-tuan. Tapi kalau zaman Nabi tengah hidup, ada. Maknanya ayat Quran turun, sahabat ni diampunkan Allah. Sahabat ni diampunkan Allah. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok dengan baik, sebenarnya siapa je cukup syarat taubat, memang dia tak terima taubat. Itu petunjuk daripada hadis. Siapa yang cukup syarat taubat, terima taubat. Tanpa tuan-tuan tunggu apa datang agaknya untuk terima taubat. Tak. Kalau betul berlakunya penyesalan, berlakunya azam tak nak buat lagi dan tinggalkan perbuatan itu terus, Allah terima. Syaratnya ada menyesal. Menyesal dalam hati tu, rasa menyesal kenapa buat jahat lagi? Kenapa buat maksiat lagi? Kenapa buat fasik lagi? Kenapa buat lagi benda ini? Kenapa dengar lagi benda ini? Kenapa cakap lagi seperti ini? Dia menyesal.
Dan dia kata, aku tak nak buat lagi. Dia masa sujud tu dia kata, ya Allah, aku tak nak buat lagi benda ini. Okey, dan dia pun tinggalkan perkara itu. Itu 3 syarat taubat diterima. Jadi itu tu terima dah. Menurut kacamata ataupun apa yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan huraian mereka terhadap hadis. Cuma tuan-tuan, mungkin di atas apa orang kata, bukanlah tanda mesti, tapi mungkin atas pengalaman diri masing-masing, semua orang boleh tahu. Kalau dia buat taubat tu betul-betul, jiwanya akan rasa lapang, seperti tercabut sesuatu setelah dia melakukan dosa. Itu kerana dosa tu dia pemberat. Okey, bila taubat tu dia bangun daripada sujud tu, dia rasa seperti terpadam sesuatu, macam bersih sikit macam tu lah tuan-tuan. Itu tanda, mudah-mudahan adalah tanda dia bertaubat. Allahu a'lam. Silakan makcik akhir sekali. Ujung sana sekali. Waalaikumsalam. Kuat sikit suara ya. Okey. Baik. Setakat sekarang ni tuan-tuan, saya tak pernah dengar lagi yang macam tu. Maknanya apa? Kalau buat satu kesalahan, dimaafkan. Buat kesalahan kedua, maafkan. Kesalahan ketiga, tak dimaafkan. Saya tak pernah jumpa macam tu. Dalam Islam konsep dia begini. Tersalah, dimaafkan. Sengaja buat salah, dikira dosa. Faham tak? Dosa dikira kalau sengaja buat. Okey, tetapi kalau tersalah buat, atau tertengok, atau tercakap, atau terdengar, itu tak dikira. Tetapi kalau sengaja buat, maka itu sudah dikira sebagai kesalahan dan dosa. Kalau 3 kali tuan-tuan, jenuh juga tuan-tuan. Dia bohong 2 kali je. Dia tak buat 3 kali, dimaafkan dah. Tidak boleh. Tidak dikira begitu. 3 ni ada perbahasan lain, tapi bukan dalam bab dosa dan pahala. Okey, dalam dosa dan pahala, kalau salah, tersilap, terkata, terpukul, itu tak dikira. Tapi kalau sengaja buat, sudah dikira sebagai dosa. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Adapun riwayat macam tu, saya setakat sekarang ni, saya tak pernah dengar lagi. Buat kali pertama tak kira, kali kedua, kali 3 tak kira, itu saya tak tahu tuan-tuan. Wallahu a'lam. Haji last akhir sekali. Ya. Ya, terima kasih. Kisah ni kisah lain, tuan-tuan. Kisah ni kisah bukan taubat tetapi kisah rahmat. Kisah tentang seorang wanita, tapi dalam hadis lain menyebutkan seseorang, tak sebut wanita ke lelaki. Okey, dia jalan, dia rasa haus, dia pun masuk dalam telaga, dia minum air dalam tu, keluar balik semula. Keluar, tengok anjing terjelir lidah, kehausan. Dia kata, kesian aku tengok anjing ni. Tapi dia orang jahat, maknanya dia banyak dosa. Dia pun ambil dengan kasutnya air, cedok. Bawa keluar, berikan minum kepada anjing tadi. Tuan-tuan, orang ini ceritanya lepas tu mati. Tuan-tuan, dalam hadis menyebutkan, dengan rahmatnya dia kepada anjing tadi, Allah merahmatinya dan mengampunkan segala dosanya. Faham tak? Ini bukan cerita taubat, ini cerita rahmat Allah. Sebab dia ada sifat kasih. Okey? Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.